Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, menggempakan sahabat-sahabat semua. MB Lato-Lato, MB Kedah Sanusi kena kau-kau dengan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amaruddin Sari. Terbaik. Ini kerana ketiadaan otak ya kepada MB Lato-Lato ini ketika ditanya, dan jawapan-jawapannya itu adalah jawapan yang tidak masuk akal. Dari mana jawapan itu datang, dari mana otaknya datang pun kita tidak tahu, sahabat-sahabat semua. Seperti mana pernah Rafizi Ramli mengatakan, dia pun tidak dapat fikirkan dari mana punca dasar jawapan yang seringkali diberikan oleh Sanusi ini. Jadi menarik untuk kita dengar bersama sahabat semua kongsian dan juga ucapan padu daripada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amaruddin Sari. Jadi mari kita dengar bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton bersama ucapan padu tahun daripada 2021. MB Selangor. Pertumbuhan kita pada kadar 5%. Nasional hanya 3.1, 3.2%. Data terbaru Jabatan Statistik Negara, kita tumbuh lebih 11%. Federal dalam 8.7%. Dan kita menyumbang 25.5%, tertinggi dalam sejarah negeri Selangor. Selangor penyumbang terbesar kepada ekonomi dan juga hasil negara. Sebab apa kita jadi begitu? Sebab kita tak tukar-tukar benda nanti besar. Sebab apa kita jadi macam tu? Kita kekal stabil sampai habis term. Sampai kita bubar Dewan Negeri. Sampai habis penggal. Sempat kita rancang, sempat kita atur. Bukan hanya program pembangunan, program kebajikan kepada rakyat kita jaga. Ada kita ubah? Ya, kita ubah. Ubah kenapa? Sebab kita nak selesaikan masalah. Bukan kita nak berbangga-bangga dengan program kebajikan kita. Kita ini bukan hanya bangga nak tunjuk kita bersama dengan orang miskin, tapi kerja kita nak selesaikan masalah kemiskinan. Kalau kita tengok dulu, kita bantuan KIS kita RM200. Selepas pandemik, kita tengok RM200 tak cukup. Kita nambah jadi RM300 dalam program bingkas. Kalau dulu Azmin bagi RM2,400, sekarang kita bagi RM3,600 satu tahun. Kepada orang-orang susah dan orang miskin, ada 30,000 orang keluarga yang kita bantu di negeri Selangor. Ini ke yang korang nak ubah? Pengkhianat? Dia tak ada nak ubah. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, mereka ini tidak ada hujah. Tidak ada alasan. Dia serang. Kata ekonomi tak makmur, ekonomi tak membangun. Alhamdulillah datanya ada, angkanya ada. Reserve kita meningkat, pembelanjaan kita juga meningkat, ramai rakyat dapat nikmat. Dia serang, dah tak makan, datanglah Sanusi. Untunglah Selangor, sebab Selangor ni maju dengan sebab Kuala Lumpur. Inilah masalah, sebab itu Selangor melalui inisiatif Buku Darul Ehsan, kita terbitkan buku Sejarah Selangor. Tulisan M. Gulik daripada M. Bras. Kita translate dan kita terbitkan. Di sana semua orang tahu bahawa Kuala Lumpur ni dulu sebahagian daripada Selangor. Atas kemajuan Selangor. Di tabat abad yang sebelum ini pun, Selangor serahkan Lukut kepada Negeri Sembilan. Lukut dulu tempat yang sangat kaya dengan getah dan juga biji timah. Selangor serahkan. Masa zaman penjajah dululah. Kalau maksudnya, daripada tahun 1900, Selangor dah ada pelabuhan. Pelabuhan Kelang itu tahun 1900. Port Stingham. Sampai sekarang gerannya pun nama mukim Port Stingham. Orang yang tak faham sejarah ni, dia nak main sebut je. Itu saya tanya tadi. Kamu Kedah sebelah Pulau Pinang maju, yang kamu masih tak maju, kenapa? Sebab ini masalah. Kalau dia ada, dia hanya main sentimen. Dia hanya main propaganda, lepas itu dia akan bakar semangat. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, negara kita dilahirkan oleh forefathers kita ataupun oleh pendiri-pendiri kemerdekaan dalam negara kita. Sebahagiannya UMNO merupakan antara pemimpin yang besar yang mendirikan negara kita. Dengan semangat apa?
dengan semangat kesederhanaan dan moderate. Kita tak boleh biarkan negara kita ini yang pelbagai kaum dan agama, yang mewakili pelbagai wilayah, daripada Sabah, Sarawak, sampailah di Perlis dan seluruh Semenanjung, ditakbir dan diurus ke arah ekstrim. Itulah yang kita nampak dalam kewujudan sebuah koalisi yang namanya Barisan Nasional. Pakatan Harapan pun istilahnya jalannya hampir sama. Kalau tuan-tuan tengok Parti Keadilan pun istilahnya itulah, walaupun ada sedikit beza di sana. Tetapi lawan kita pada hari ini, yang dia nak jalankan, yang dia nak laksanakan, daripada modalnya, daripada segi gayanya, daripada segi cara politiknya, semuanya adalah modal-modal ekstrim. Ya, kita bela Melayu. Ya, kita nak pertabat Islam. Tapi kita kena perhatikan juga orang-orang lain. Sebab Islam mempertahankan keadilan. Sebab Melayu menjaga adab dan budi pekerti. Bukan sombong, angkuh. Apatah lagi menzalimi orang lain. Ini yang ada dalam rukun negara. Sebab itu ada kesopanan dan ketatasusiliaan. Sebab itu ada kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada negara, raja dan negara. Ini semua ada difikirkan oleh pemimpin-pemimpin negara kita. Sebab itulah, saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itu saya percaya, koalisi kerajaan perpaduan ini boleh bertahan lama. Kerana kita sedang berdiri di atas garis moderate dan garis kesederhanaan. Untuk apa? Untuk pulihkan negara kita bersama-sama. Walaupun ada yang mewakili Parti Melayu, walaupun ada yang pelbagai kaum, walaupun ada pelbagai kaum asas Melayu macam keadilan, walaupun ada pelbagai kaum asas dan juga majoritinya bukan Melayu macam DAP, tetapi paling tidak semua harus berdiri di jalan tengah untuk mempertahankan negara kita sebagaimana ada dalam perlembagaan. Mari kita tengok apa yang ada dalam Perikatan Nasional. Yang dia ada, memainkan sentimen dan kemarahan dan memecah belahkan masyarakat yang ada dalam negara kita. Di saat kita nak pulih, di saat kita nak sedang bangkit balik selepas pandemik dan perang berdepan dengan pandemik, kita tak boleh membiarkan politik ekstrim dan politik berdasarkan kepada identiti ini terus berkembang dalam negeri dan negara kita. Kalau dibiarkan ia berkembang membiak, makanya perpecahan yang berterusan dan akhirnya kita tak dapat pulihkan masa depan kita bersama-sama. Nanti bila isu negari dah tak ada, dia akan serang pula isu federal. Inilah modal mereka. Sedangkan kita nak jaga nak Negeri Selangor, nak pilih Negeri Selangor, dia serang isu federal. Dia akan serang isu federal. Tuan-tuan, kita baru 7-8 bulan. PN Tan Sri Mahyudin Yassin 18 bulan. Jadi kerajaan gagal 18 bulan. Kita baru 7-8 bulan. Paling tidak kita dah buktikan apa? Paling tidak kita selesaikan isu utama rakyat dulu. Isu bekalan. Harga masih tinggi, tinggi sedikit. Belum naik dan belum turun sangat. Tetapi paling tidak bekalan ayam, bekalan telur, barang keperluan telah ada. Compare masa zaman Muhyiddin dulu. Itu yang kita selesaikan. Selepas ini kita kukuhkan pula ringgit. Caranya macam mana? Kita buat satu persatu lah. Sebab itu kita ajak duduk sama-sama untuk kita selesaikan masalah ini. Diorang tak nak kami nak duduk di tepi. Kami nak jadi penyemak dan penyimbang. Tapi kerja dia apa? Bila kerajaan kita akan runtuh. Ini tidak akan bertahan lama. Ini akan hanya ada 5 bulan. Ini sampai bulan 5. Ini masalah mereka ni. Jadi dia nak buat apa? Dia akan jadikan pilihan raya negeri ini untuk launch the attack, supaya attack itu akan di-amplified atau akan diperkuatkan sampai kerajaan nanti goyang, jatuh. Bila kerajaan goyang jatuh, dia nak naik balik. Lepas naik balik, dia buat apa lagi? Sebab itu saudara dan tuan-tuan, kena hormat rakyat. Kena hormat rakyat. Rakyat dah buat keputusan dalam pilihan raya umum. Dalam pilihan raya umum, rakyat buat keputusan, PH paling banyak, BN kemudian nombor 3,
dan bergabung dan bentuk kerajaan. Ini biasa. Tapi nak jadi pembangkang boleh. Bangkitkanlah data, akta, serangan dan juga dasar polisi. Ada tak ada buat? Ada. Tapi yang basarnya apa? Bangkitkan kemarahan, hilangkan kepercayaan orang dengan harapan nak jatuhkan kerajaan. Ucapan Presiden PAS. Jangan marah, kayak kita tak tebuk. Rumah dah berlubang sendiri. Ini apa nak buat dalam negara kita? Ini kepembaruan yang nak buat dalam negeri Selangor. Nak buat kacau bilau, nak buat pecah belah. Sebab itu orang Selangor bertanggungjawab. Orang Sungai Tua saya harapkan bertanggungjawab. Tolak mereka ini kerana mereka nak pecah belahkan, nak hilangkan kestabilan dan keamanan dalam negeri kita. Dia dah tak ada hujah, dia akan gunakan angle-angle dan serangan-serangan ini bersama-sama. Untuk apa? Untuk pastikan kita tidak bersatu dan kita tidak bergabung kuat. Tapi malam ini saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan PH yang bersedia berkeluarga dengan rakan-rakan Barisan Nasional. Kita pertahankan muafakat perpaduan di Gombak, di Sungai Tua, di Gombak Setia nanti, dan di Ulu Kelang sama-sama. Dan semua kena bekerjasama mulai malam ini. Pastikan 3-0 milik pemuafakatan perpaduan di negeri Selangor dan juga di Gombak. Boleh tak boleh? Sebab itu saya minta kerjasama banyak-banyak. Saya harap banyak-banyak kepada ketua-ketua pengarah-pengarah DUN. InsyaAllah dalam masa beberapa hari lagi, saya dah bincang dengan Datuk Megat. Tadi petang pun saya telefon dengan dia. Beberapa hari lepas kita ada mesyuarat. 15-16 hari bulan kita akan buat pelarasan dengan semua pengarah-pengarah DUN, PH dan BN. Kita kena kumpulkan kekuatan kita bersama-sama. Kita kena gerakkan muafakat dan perpaduan yang kita pegang sebagai nama koalisi dan permuafakatan perpaduan di negeri Selangor. Ajak rakyat, terang rakyat dan pertahankan negeri ini bersama-sama kerana kita kena bantu untuk pulihkan Malaysia. Selangor merupakan gedung ekonomi yang paling besar dalam negara kita. Kalau ia tombang, ia berbeza, ia bertukar haluan, mungkin ia akan mengganggu-gugat usaha pemulihan yang ada dalam negeri kita. Usaha pemulihan yang berlaku dalam peringkat persekutuan. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan, malam ini, walaupun atas nama Bilik Gerakan Pakatan Harapan, kita jemput rakan-rakan kita selepas majlis di Bangi baru-baru ini, insya-Allah dengan semangat yang kita bina pada hari ini, dengan keutuhan, kekuatan yang telah kita gembling semenjak daripada selepas pilihan raya umum yang lepas, akan menjadi satu titik baru, satu tanda baru politik di Selangor dan juga di Malaysia. Bahawa ada kekuatan, semangat dan idealisme yang ada dalam Pakatan Harapan, kekuatan sejarah dan tradisi pentadbiran dan perjuangan yang ada dalam UMNO dan Barisan Nasional digembling bersama-sama dengan rakyat untuk kita pulihkan negeri, pulihkan negara bersama-sama. Dan satu caranya ialah pastikan parti-parti yang bertanding di Gombak nanti, sama ada ia Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, menang sepenuhnya dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Tidak akan memberi kesan pun kepada kerajaan persekutuan, tetapi kesan kepada ekonomi dan sosial persekutuan juga ataupun Malaysia akan terkesan. Sebab itu ia bukan hanya soal siapa PM, siapa Menteri Besar, siapa Esko, tetapi juga ia tentang masa depan negara kita yang sedang kita gerakkan dan landasi bersama-sama. InsyaAllah, saya dah dengar beberapa pertemuan bersama dengan pimpinan-pimpinan kerajaan perpaduan, walaupun ada usaha-usaha berterusan oleh tikus-tikus ni. Tikus-tikus yang kerja dia nak buat rosak tentang negara kita. Dah tak puas mereka buat rosak, dia tak puas hati. Kita dah baiki, dia nak rosakkan lagi. Saya harap rakyat di dalam negara kita bersuara dan menjadi tanggungjawab kita semuanya. Pakatan Harapan baik, Barisan Nasional baik, untuk sama-sama kita bekerja mulai hari ini sampai ke tarikh 12 hari bulan Ogos nanti.
daripada hari penamaan calon secara rasmi sampai pengiraan dan juga pengisian borang 14 dan pengumuman kemenangan nanti sebagai satu pasukan, sederap, selangkah, seirama dan senada untuk memastikan kita tolak mereka yang merosakkan ini, kita membawa kemenangan kepada gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di negeri Selangor dan juga di Gombak. Alhamdulillah, perbincangan di peringkat atasan telah selesai. Nanti pihak pimpinan akan umumkan dan semua pihak sebenarnya kena sedia reda. Ini adat kita bergabung. Bila adat kita bergabung, kita kena bersedia terima dan kita juga kena bersedia untuk memberi. Kita bukannya ingin tamak atau haloba, tetapi yang pentingnya winnability ataupun kemenangan harus menjadi pertimbangan dan keutamaan. Terbaik, itu dia ucapan padu daripada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amaruddin Sari, yang sebelum itu turut mengecam dan juga mengkritik Azmin Ali, termasuk daripada MB Lato-Lato daripada Selangor, dari Kedah, yang begitu bijak, ya, kononnya Kedah tidak maju kerana tiada Kuala Lumpur. Ya, itu dia alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dia tahu dari mana pemikirannya itu. Mungkin jawapan itu dapat daripada longkang ataupun dari parit yang busuk dan sebagainya. Jadi terbaik ini antara kerjasama yang juga erat dilakukan di negeri Selangor, ya, bersama dengan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi kita mengharapkan semoga, ya, kerajaan perpaduan yang bakal ditubuhkan di Selangor ini akan menang bergaya mengenepikan ataupun menolak pengkhianat-pengkhianat, penfitnah-penfitnah di negeri Selangor. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat di luar sana? Adakah anda bersetuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak. Mungkin otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.